Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Ha? Masih lagi kita dapat bersama dalam program Quote of the Day bersama dengan tu. Tajuk kita hari ini, siapakah guru? Siapakah guru kita? Siapa guru yang terbaik pada kita? Tak kira lah siapa guru kita. Guru kita. Siapa guru kita? Orang yang mengajar kita ataupun ada sesuatu yang memberi pengalaman, memberi pengajaran kepada kita. Tidak mengajar, tapi hasil daripada kita lakukan sendiri. Itulah pengalaman. Pengalaman juga guru kita. Siapa guru kita? Apa yang kita lakukan? Kita mendapat ilmu. Kita mendapat ilmu. Cara yang paling mudah dan paling cepat untuk mendapat ilmu. Untuk mendapat ilmu ni kita boleh lakukan berbagai-bagai cara. Antaranya membaca apa ni paling cepat bertanya. Paling cepat bertanya. You ask, you can get the answer. Itulah bertanya. Sebab itu orang pergi sekolah. Pergi sekolah sebab apa? Sebab nak dapatkan ilmu. Ilmu menulis, ilmu membaca, ilmu mengira, ilmu bahasa. Itu ada di sekolah. Ada juga yang pergi sekolah untuk mendapat ilmu ibadat. Cara solat, cara puasa, itu juga ilmu. Fardu ain, ilmu, cara ibadat. Pergi juga cara membaca Al-Quran, cara-cara membaca Quran, bagaimana memahirkan diri baca Quran. Itu juga akan ada ilmu. Sebab itu, untuk berjaya, pastikan kita boleh berjaya. InsyaAllah dengan izin Allah SWT, untuk berjaya di dunia kita kena ada ilmu. Ada ilmu. Sebab tu ada beza orang yang ada degree dengan tidak ada degree. Bukan dari segi kerjanya, bukan. Bukan dari segi apa yang dia capai, bukan. Tetapi dari segi pemikirannya, ada beza. Ada beza di antara orang yang ada degree dengan tak ada degree. Ada beza. Ada beza. Itulah yang aku berkongsi. Jadi untuk berjaya di dunia, kena ada ilmu. Dan untuk berjaya di akhirat juga kena ada ilmu. Bagi orang yang nak masuk syurga, kena beribadat. Nak beribadat kena ada ilmu. Kena belajar. Belajar kena ada ilmu. Tua-tua pun kena belajar. Tua pun kena cari ilmu. Ilmu ni tak akan habis. Ilmu yang ada di dunia ini hanya kalau lautan itu sebagai dakwatnya. Dakwatnya. Maka hanya setitik saja. Itulah ilmu di dunia. Jadi kita kena cari. Sebab itu ada orang mencari ilmu. Tak siap-siap, tak sudah-sudah, tak kesampaian. Makin banyak belajar, makin banyak tak tahu. Makin banyak belajar, bukan makin bodoh, bukan. Tak tahu, bukan. Tapi makin berasa macam makin banyak tak faham, makin banyak tak tahu. Itulah ilmu Allah. Banyaknya ilmu. Jadi siapa guru yang terbaik kepada kita? Dalam kehidupan kita seharian, siapa guru terbaik? Jadi untuk masuk syurga, kena ada ilmu. Untuk belajar berjaya di dunia, kena ada ilmu. Kalau untuk dua-dua sekali, nak syurga pun nak, dunia syurga pun nak, dunia pun nak, maka kena ada ilmu. Ya, Hasna, Mamat, apa khabar? Terima kasih kerana join ya tu. Terima kasih banyak. Quote of the Day bersama dengan tu hari ini, sembang-sembang pagi. Duduk tak duduk sudah 5 hari kita puasa. Alhamdulillah. Semoga Allah terima puasa kita. Ya Allah, jangan tolak puasa kami. Semoga Allah memanjangkan umur kita sehingga ke akhir Ramadan. Kita sedang menunggu Lailatul Qadar. Allahu Akbar. 1000 bulan bro, yang tidak ada pada umat Nabi yang lain. Keistimewaan 1000 bulan, kecuali ada anugerah daripada Allah kepada umat Nabi Muhammad. Sayangnya Allah sajanya Allah kepada kepada umat Nabi Muhammad, dia bagi Lailatul Qadar. Jadi rugilah orang yang tidak beramal dengan Lailatul Qadar. Quote of the Day hari ini, sembang-sembang pagi bersama kita hari ini, kita dalam mencari ilmu, terbaik ialah kita kena ada guru. Kita ada guru. Guru itu guru yang kita boleh tepat bertanya, tepat mengulangi. Sekarang ini banyak guru. Ada guru manusia, ada guru Google, ada guru kitab membaca, ada guru YouTube, ada guru
TikTok ada guru, Facebook ada, macam-macam guru ada. Tapi pandai-pandailah kau memilih supaya tak silap pilih guru. Tak silap pilih guru. Itu yang penting. Itu yang penting. Jangan silap pilih guru. Silap pilih guru. Banyak pengalaman kita. Zaman sekolah dulu. Zaman sekolah, Atuk tahun 1966. Atuk darjah 6. 1961 darjah 1. Darjah 1. Oh, 61 darjah 1. 66 darjah 6. 67 masuk ke atas 1. Jangan silap pilih guru. Benar sekali Tun Nila. Apa khabar Tun Nila? Makasih Joy Atuk. Jadi pilih guru. Tapi kita nak tahu silap pilih guru macam mana sebab kita nak belajar dengan guru. Belajar dululah. Tapi kalau tanya pula guru, sebab itu kita kena check dengan guru lain. Tanya dulu guru lain macam mana. Masa kita sekolah dulu, Atuk sekolah dulu. Darjah 1, Atuk dulu tak ada buku. Masa Atuk tu memang tak ada buku. Di antara transaction, di antara bersekolah berbuku dengan tidak berbuku. Atuk masih sempat pakai papan batu. Tulisan pen pun batu. Kalau tumpul saja pergi kat luar cari batu asah. Asah tajam. Boleh menulis. Jadi papan tu dia panggil papan slate. Papan slate, batu papan slate itu sekeping je. Bawa pergi tak ada beg pergi sekolah dulu. Bawa itu sekeping je. Pensel batu tu. Itulah bawa Allahu Akbar. Itulah nostalgia. Hebatnya dulu guru belajar itulah alat kita. Betul. Terima kasih. Jadi itulah sejarah pengalaman Atuk sekolah darjah 1, darjah 2, darjah 3, jam 4 tu baru dah ada buku. Baru dah boleh beli pen, pensel. Oi, ketawanya, hebatnya, happynya masa tu. Bawa buku, pergi sekolah, bawa buku. Bawa buku. Guru masak. Masakannya agak-agak semua jadi. Guru masak. Guru masak. Itulah, masaklah jadi. Cuma sedap tak sedap tu bergantung kepada selera masing-masing. Jadi guru yang terbaik ialah guru yang mengajar kita. Bersekulumur mengajar kita. Guru yang baik. Guru pergi cari kita di rumah. Pergi cari kenapa tak pergi sekolah. Dulu cikgu pergi ke kampung cari. Ke kampung cari. Tengok-tengok bilang murid-murid. Sepatut ada 20 orang. Tengok-tengok ada 10. Mana pergi ni? 10 orang lagi. Cikgu pun pergi ke kampung. Ajak kawan. You kenal tak rumah ni? Kenal? You kenal? Kenal. Oh dia pergilah. Wah kita larilah. Malu. Cikgu datang rumah. Mak pun marah kita lah. Tak pergi sekolah. Dia tu malu terus pergi sekolah. Dulu. Itulah cikgu dulu. Betul. Cikgu sampai rumah. Cikgu sampai rumah cari. Cari cikgu suruh. Kenapa? Demam ke apa ke. Kadang tak pergi sekolah. Buku hilang. Ataupun yang seronok, yang semaknya. Kerja sekolah tak siap. Takut kena pukul. Terus tak pergi sekolah. Terus tak pergi sekolah. Oi, pandai je masa tu. Kau benda hari ini. Sembang-sembang pagi. Sekarang lantaklah. Sekarang tak boleh usik, tak boleh pukul, tak boleh marah. Ibu bapa marah balik. Lantak pilah. Jadi masa Atuk sekolah dulu, ini cerita lama lah kan. Mestilah. Ini seronok. Budak-budak sekarang mana tahu. Pakai papan batu. Tulis atas batu. Tulis satu. Macam-macam. Di papan slate tu lah. Ya, Alisha, Amanda, salam kalau cikgu sekarang tak peduli. Salam, Waalaikumsalam. Kalau cikgu sekarang tak peduli. Cikgu sekarang makan gaji. Gaji dia nak peduli apa? Ini seronok. Cerita tu seronok. Jadi bawa papan selit tu. Pergi sekolah. Kemudian apabila nak padam. Nak padam. Pakai air liuk Pakai air liuk. Padam. Silap. Tulis balik. Tulis kembali papan selit tu. Kalau dia jual lagi papan selit tu kan bagus. Sekarang dia pakai macam marker lah. Marker dengan whiteboard. Itu modern. Dulu pen batu dengan papan selit. Itulah yang mengajar kita. Ya Tun, lagi nak buka. Lagi seronok dengan lagi nak buka. Jadi itu dulu. Belajar dulu. Pembelajaran kita dulu. Kisah belajar kita dulu. Guru begitu mendekati murid dulu. Dekat sangat. Darjah 1, 2 cara ambil wuduk. Cikgu ambil air 1 baldi. Mana ada paip masa tu? Tak ada. Pakai perigi. Cikgu pergi ambil cara ambil wuduk. Masih ingat lagi. Mari cikgu mengajar. Masuk tingkatan 1, 2. Sekolah di kampung. Kalau Atuk sekolah darjah 1 hingga darjah 6.
lebih kurang dalam 2 kilometer je daripada rumah. Tapi masuk tingkatan 1, 5 kilometer daripada rumah. Jalan kaki. Shortcut, melintah bendang. Melintah bendang. Melintah bendang. Tak nak bagi kasut kotor, kasut pakai di tangan. Pikul kasut. Pikul. Ikat tali kasut kiri kanan, letak kasut di sini, letak beg sekolah di sini. Jalan melintah bendang. Sampai di sekolah cuci kaki baru pakai kasut. Macam itulah dulu. Ya, Alisha. Betul tu, cikgu dulu. Kita demam, dia melawat kita kat rumah. Wah, itu Alisha pun ada pengalaman tu. Melawat kat rumah, cikgu datang, terus sihat. Terus sihat. Ada yang makin demam pun ada. Sebab apa? Kerja sekolah tak siap. Kerja sekolah tak siap. Itu dulu. Jalan kaki. 5 kilo setiap hari. 5 kilo. Tingkat 1 sampai tingkat 3. Kemudian dah masuk tingkatan 4. Dah agak dewasa sikit dah. Apa besar dah. Masa tu pun jalan kaki lagi. Itu pun curi-curi basikal bapak pergi sekolah. Sekali-sekala kan. Tak ada bersikal. Jalan kaki je. 5 kilo pergi balik. Bawa nasi bungkus. Mak bawa nasi bungkus. Kadang-kadang bawa ubi kayu. Ubi kayu dengan nyok. Mak bawa bekal. Duit buat 5 sen je. Duit buat 5 sen untuk beli air batu. 5 sen. Masuk sekolah darjah 1, darjah 2, 3 tak bawa bekal je. Darjah 4 mulai bawa duit 1 sen. Duit 1 sen dulu untuk beli gula-gula yang dibuat daripada gula Melaka. Ya, gula Melaka tu dia potong. Beli 1 sen. 1 sen 4 biji. 1 sen, duit 1 sen. Dulu tu duit 1 sen. Beli gula Melaka. 5 sen besar tu. 5 sen besar. Orang kaya lah buat 5 sen. Tu buat 1 sen. Setengah sen. Begitulah. Sekarang sedih benar. Mahal Melaka sekarang. Itulah sejarah kita dulu. Tapi walaupun sistem pembelajaran kita sampai ke tahap itu, Atuk sampai boleh masuk universiti. Boleh buat master, boleh buat PhD, boleh. Alhamdulillah. Sebab Allah beri keyakinan kepada kita, kekuatan kepada kita boleh belajar. Jadi tak penting di mana kita bermula. Yang penting bagaimana kita mengisi untuk kita sukses dalam dunia kehidupan kita. Jadi guru itu penting kepada kita. Apabila kita belajar pengalaman seperti itu, kita akan menjadi panduan dalam hidup kita. Alhamdulillah. Percayalah tu. Percaya. Sambung master PhD. Tu dah ada master. Dah buat PhD. Tu dah buat PhD tak habis. Nantilah buat PhD nak habiskan. Kita ada student kat PhD. Itulah. Dah sampai master dah habis dah. Kita jadikan pengalaman peribadi Atuk kepada anak cucu. Kalau yang dah buat degree tu, Atuk challenge lah dia. Ayah ada master. Engkau takkan tak boleh buat master? Dia buatlah master. Ada anak 3-4 orang menantu buat master. Itulah. Tapi kita master di negara kita tak ada nilai. Kalau jadi guru ijazah, guru master sama je. Tak ada nilai. Ini sesuatu yang perlu dikaji semula. Jadi tidak memberi satu semangat kepada orang untuk menimba ilmu. Di antara guru ada master, guru ada degree biasa, tak ada beza. Itulah. Jadi tidak memberi semangat. Kecuali ada PhD kan. Ada PhD. Ya, semangat tu. Ini berkabar-kabar untuk anak cucu best ni. Yalah. Memberi perasangan kepada anak-anak. Ini pun buat program Quote of the Day bersama dengan Atuk. Cucu saya yang umur 4 tahun selalu ulang. Quote of the Day bersama dengan Atuk. Haji Mat Atuk TV dia kata. Dia lau-lau macam tu lah. Dengan kawan-kawan dia. Haji Mat Atuk. Kadang-kadang dia tengok YouTube tu. Dia buka YouTube tu. Search YouTube tu. Search YouTube. Dia carilah. Wah, Atuk saya dia kata. Haji Mat Atuk. Itu umur 4 tahun. 4 tahun. Dia cari kartun dia. Kartun dia ke cerita Upin-Upin ke. Dia carilah. Carilah Haji Mat Atuk. Yang Atuk upload di YouTube. YouTube. Itulah Quote of the Day kita hari ini. Sembang-sembang pagi hari ini, siapakah guru yang terbaik kepada kita? Pertama sekali adalah guru yang mengajar direct, face to face. Kalau di kampung dulu selain daripada akademik, belajar menulis, mengira. Kalau di musalla ada ustaz mengajar secara langsung. Mengajar secara langsung. Dan antara guru Atuk ialah ustaz Tuan Guru Haji Yaakob.
Tuan Guru Haji Yaakob ni ialah ayah kepada Menteri Besar Kelantan sekarang. Jadi ayah dia tu Tuan Guru Haji Kop dia panggil. Tuan Guru Haji Kop, dia mengajar di kampung saya. Dia kayu basikal tinggi tu. Oh, bapak dia tinggi. Ustaz Kop ni. Kita panggil Ustaz Kop, Tuan Guru Haji Yaakob. Dia mengajar di kampung. Saya pergilah mendengar. Masa tu saya kecil lagi. Pergi dengar dia mengajar. Ustaz Kop. Jadi Tuan Guru Yaakob ni, Tuan Guru Haji Yaakob ni ialah bapa kepada Menteri Besar Kelantan sekarang, Muhammad Yaakob ni. Jadi bapa dia tu ialah ustaz Tuan Guru yang ada pondok. Ada pondok di tempat tu, di Berangan tu, pondok pondok Tok Guru Kop orang panggil. Pondok Tok Guru Kop. Jadi orang pergi belajar di situ lah. Pergi belajar di situ. Dan dia apabila untuk di musalla, di kampung-kampung, dia pergi ikut hari lah. Gila-gila. Hari ini di sini, malam ni di sini. Malam, biasanya malam. Selepas solat maghrib, dia mengajar fiqh, tauhid dan sebagainya. 4 tahun bijak tengok. 4 tahun. 4 tahun bijak tengok. Jadi, maknanya pencapaian kita itu adalah lebih baik direct face to face. Face to face dengan seorang guru. Face to face. Face to face. Sebab itu guru turun pergi mengajar. Dan barakah daripada Ustaz Kop mengajar kampung ke kampung. Memberi ilmu kepada orang kampung. Dari segi solat dan sebagainya. Alhamdulillah. Allah bagi ganjarannya, anaknya boleh jadi menteri besar. Inilah hebat dunia. Hebat. Kalau di dunia pun keluarganya dah dapat kemewahan. Mewah. Ustaz Mat. Ustaz Mat, Menteri Besar Kelantan itu sekarang ini, ayahnya ialah Tok Guru Pondok. Ada pondok. Sampai sekarang pun masih ada pondok. Jadi saya dulu, macam kecil-kecil dulu, arwah bapak pun memang, kalau malam Ustaz Tok Guru Kop mengajar, memang kita akan pergi ramai-ramai. Sebab dia begitu hebat mengajar. Ilmunya banyak. Ilmunya banyak. Jadi face to face. Sekarang keadaan sudah dunia semakin berubah. Kita boleh belajar face to face. Macam sekarang pun live face to face. Anda boleh type, kita boleh dan boleh berinteraksi, bercakap. Sekarang ini pun kalau saya open, mungkin kita boleh buat bincangan, tapi voice tu terjadi tak berapa clear. Mungkin orang lain tak berapa dengar macam tu dah try dah 3 kali. Jadi kalau ada apa-apa, just type lah. Just type. Sebab voice ni dia kena perbincangan, dia kena lama. Kalau setakat 1 jam tak cukup. Mungkin 3-4 jam, jadi lama sangat. Lama sangat. Atuk biasanya 1 jam ya. 40 minit 1 jam. Kita berkongsi ilmu sikit sebanyak negara-negarakan. Sebab mungkin ada yang tidak boleh stay lama. Ada yang kerja dan sebagainya. Sebab kita buat waktu siang. Sekali ini waktu duha. Waktu duha kita buat. Jadi itulah guru yang terbaik ialah face to face. Face to face. Jadi jangan tak ambil kesempatan dia apabila live dilakukan. Tapi walaupun memanglah atuk pun ada juga ikuti live ustaz lain. Macam Ustaz Abdul Samad pun ada live. Ustaz Azhar Idrus pun ada live. Ustaz Wardi pun ada live. Ramai ustaz-ustaz yang buat live. Jadi kita masuklah, kita dengar. Kita dengar saja pun tak apa. Macam yang atuk buat live sekarang pun ramai yang dengar saja. Dia tak pernah menaik, tak pernah apa. Cuma dia tengok, oh ada live. Atuk ada live. So dia paksa dia dengar lah. Ataupun dia hanya pasang earphone, dia dengar je lah. Sebab tak payah tengok muka lah. Dia nak dengar suara je kan. Dengar suara je. Boleh. Itu yang terbaik. Terutama dalam bulan Ramadan ni, peningkatan mendapat ilmu itu adalah fardu, pahala wajib. Dan inilah taman-taman syurga. Taman-taman syurga di dunia, di antaranya ialah pusat-pusat pembelajaran agama. Pusat-pusat pembelajaran ilmu. Itu adalah taman-taman syurga. Jadi siapa yang berada dalam taman syurga hari ini, Allahu Akbar. Pahalanya besar. Pahalanya besar. Mungkin anda hanya faham 1-2 sahaja, sudah cukup. Mungkin tak faham langsung, tapi mendengar, sudah cukup. Dalam majlis ilmu, tak semesti kita faham. Ada orang kata, oh aku masuk live dia tak faham langsung. Boring lah. Aku tak nak lah dengar. Itu orang rugi. Sebab mendengar itu sudah mendapat pahala. Mendengar sudah mendapat pahala. Semoga murah rezeki dan diberkati Allah. Amin. Ya, la ilaha nikon. La ilaha nikon. Atau ada YouTube. Kalau boleh, la ilaha rakan-rakan tadi yang belum subscribe YouTube Atuk dan nak mendengar
Tazkirah Atuk, boleh ke Haji Mat Atuk. Ni Haji Mat Atuk TV. Subscribe Haji Mat Atuk TV. Kemudian kalau boleh buat notification setiap kali Atuk upload. Macam video ni, video TikTok. Di sini TikTok, Atuk buat live TikTok dah lama dah. Dah lama dah buat live TikTok. Tapi TikTok ni, followers nak tengok balik tak boleh. Kecuali Atuk upload yang 60 second tu. Itu boleh. Tapi untuk live, untuk 1 jam, tak boleh. Jadi, Atuk upload di YouTube. Di YouTube. Atuk upload di YouTube. Yang 60 second pun Atuk upload. Dan YouTube Atuk upload. Jadi, kalau di TikTok ni, dia ada simpan live Atuk ini untuk 3 bulan saja. Selepas 3 bulan, disappear. Atuk sendiri pun tak boleh baca. Tak boleh tengok dah. Jadi, Atuk tengok cara YouTube itu, dia boleh simpan selama-lamanya. Atuk tak ada pun. Kalau rindu Atuk, kau pergi situ lah. Kau pergi situ. Jadi, join Norida. Rakan-rakan lain semua, please pergi ke Haji Mat Atuk. Haji Mat Atuk. YouTube Haji Mat Atuk. Tak payah buka akaun pun. Kalau nak subscribe YouTube ni, tak payah buka akaun YouTube. Tak payah. You type saja YouTube. Pergi type Haji Mat Atuk, you subscribe. Subscribe. Kemudian boleh tengok semua video-video Atuk. Tazkirah. Dengan tajuk-tajuk dan sebagainya. Sekarang dah 800 video. Atuk dah upload di situ. Jadi bolehlah. Siapa yang free, boleh tengok. Dan video ini pun sepenuhnya Atuk upload di YouTube. Kalau tajuk tu, katakanlah hari ini, tajuk kita, siapakah guru yang baik pada kita. Di belakang tajuk tu, Atuk type live, L-I-V-E. Bermakna itu penuh, 1 jam. Tidak ada edit, tidak ada. Tidak ada edit. Semua upload. Apa yang Atuk cakap, Atuk batuk, Atuk bersin, semua ada dalam tu. Sebab kita Atuk tak edit. Itu real punya. Real punya. Jadi sebab itu kalau ada salah dan silap, please tolong tegurkan. Sebab Atuk pun bukan tahu semua. Kesilapan tu tetap ada sebagai seorang insan. Cuma Atuk mengambil tanggungjawab dengan Allah Subhanahu Taala untuk berkongsi dengan anak cucu Atuk. Atuk ni bukan bertaraf ustaz, bukan. Atuk hanyalah sebagai seorang Atuk untuk mengajar, berbincang, berbual bicara, sedikit sebanyak ilmu dan pengetahuan yang Atuk ada untuk Atuk share dengan rakan-rakan di sana. Semoga menjadi sedikit panduan. Kadang-kadang walaupun api kecil itu sudah memadai untuk menerangi malam yang gelap dan gelita. Sikit. Kau berada bersama dengan Atuk hari ini. Kadang-kadang kita memerlukan seorang guru. Seorang guru yang banyak memberi panduan dan pedoman kepada kita. Kita memerlukan seorang guru yang boleh membahagiakan kita. Di sekolah dulu, kita ada juga guru, bila kita ingat dia, kita nak pergi sekolah. Kita suka sangat dengan dia. Ini guru yang hebat. Ada juga guru, bila kita ingat, besok subjek dia ada, aku malas lah pergi sekolah. Itu ada. Sebab dia backing. Orang Kelantan kata backing. Bengis sangat, Allahu Akbar. Menakutkan. Jadi tidak mesra murid. Tidak, tapi itulah. Dalam dunia ni, semasa kita belajar, pengalaman kita, guru yang kita ingat, guru yang paling bengis. Dan guru yang paling baik. Kalau guru yang tamada, guru-guru biasa ni, ada ingat tak ingat lah. Jadi, kalau seorang guru itu nak bagi anak murid dia ingat, kau keras betul-betul. Keras. Dia akan ingat. Keras cikgu tu. Kau ingat tak dia? Allah macam tu lah. Tapi tidak mesra murid lah. Tapi kita harus ingat, guru ini bukan hamba. Guru ini bukan hamba. Bukan buruh kasar. Macam nak buat bangunan. Bukan. Nak membina seorang insan. Dia bukan buruh membina insan. Tapi guru ialah mengajar ilmu. Dia hanya tunjuk ajar sahaja. Tunjuk. Sehingga untuk menjayakan generasi yang akan datang. Dia tu sebagai guide. Sebagai panduan. Nak berjaya kau kena buat sendiri. Guru hanya tunjuk ajar. Bagaimana nak dapat kejapan 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. Macam mana nak dapat jawapan? Guru hanya tunjuk mendapat kejapan. Bukan memberitahu jawapan. Kalau memberitahu jawapan, dia jadi menghafal. Jadi apabila menghafal, dia tidak kreatif. Tunjukkan 2. Mana 2? Ni 2 jari. Tunjukkan 2 jari. 2 jari. Okey, 2. 2 campur 2 jadi berapa? 1, 2, 3, 4. Macam tu. Kaedah mengira. Itulah tugas guru. Itu dari segi matematik.
Dari segi hidup pun juga begitu. Hidup juga gitu. Kita hidup, kita nak sesuatu. Kita nak capai. Guru dia guide. Dia guide, beri panduan dan pedoman kepada kita. Guide dan panduan kepada kita. Macam kita kata, kita nak belajar Iqra. Kita diajar bagaimana untuk memahami, membaca ayat-ayat Al-Quran. Kita diajar Iqra. Ajarnya begini. Alif atas A, alif bawah I, alif depan U, A, I, U. Itu kaedah dia. Kaedah belajar. Jadi guru yang terbaik ialah guru yang berjaya menarik minat murid. Menarik minat rasa rindu nak belajar. Rindu sangat nak belajar. Tapi ada juga dulu tengok cikgu cantik yang tu minat nak pergi sekolah tu. Oi, masa dulu cikgu Rahani. Cikgu Rahani, tak apalah sebut nama pun. Mungkin dah arwah aku. Oi, kalau subjek dia penuh, kalau 30 student 30 mesti penuh. Mesti penuh. Ya Zainab. Assalamualaikum, salam puasa tu. Waalaikumsalam, salam puasa. Ya, kalau dia mengajar, cikgu Rahani mengajar, ramailah cikgu-cikgu lelaki lain melintas dalam bilik di kelas kita. Hoi, mengata juga ramailah cikgu-cikgu lain berebut nak tackle cikgu Rahani. Hai, kita anak murid pun sedar perangai cikgu dengan cikgu lelaki ke perempuan ni. Jangan main murid-murid. Masa tu dulu, sekarang lagilah. Sekarang lagilah. Kau update day hari ini, sembang-sembang pagi, guru yang terbaik ialah pengalaman kita. Ini pendapat tu. Pengalaman kita. Apabila kita ada pengalaman, kita buat melakukan sesuatu. Kita buat cara A, maka keputusannya ialah B. Itu pengalaman kita. Jadi lain kali kita tak akan buat lagi cara A. Sebab kalau kita buat cara A, kita akan dapat B. Maka kita akan buat cara C. Maka insya-Allah kita akan dapat D. Tapi kadang kita buat C tapi masih dapat B. Kita ajar lagi. Jangan mengharapkan melakukan perkara yang sama tetapi mengharapkan keputusan yang berbeza. Tidak ada. Bila engkau melakukan perkara yang sama, sudah semestinya keputusannya sama. Tok hari ini smart dia. Smart. Oh, hari-hari smart. Tak adalah. Macam ni je lah. Ini official. Baju Atuk. Atuk kerja dulu. Atuk jarang pakai tie. Atuk pakai baju macam ni, kemudian masuk overcoat. Kau lama dah. Lama. Jadi baju macam ni kita boleh masuk lah. Boleh masuk mana-mana majlis. Jadi pengalaman kita sendiri itulah. Itulah guru yang terbaik. Guru yang terbaik. Tapi dari segi Islam, dari segi hukum hakam, dari segi hukum fiqh juga kita kena ada guru kita. Guru kita. Macam kita kata macam mana kita nak rajin bangun solat, nak rajinkan solat. Juga melalui guru kita. Melalui pengalaman kita. Bagaimana nak rajin solat? Sekarang ni ialah waktu duha. Macam mana kita supaya duha kita tidak pernah miss. Sentiasa buat duha. Jadi kita kena paksa diri kita. Kena paksa. Benda yang baik kena paksa. Kita dah nampak dah. Bila kita melakukan ibadah solat, berarti kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Semua daripada Allah. Rezeki daripada Allah. Umur daripada Allah. Mati daripada Allah. Pernikahan daripada Allah. Ilmu daripada Allah. Semua Allah yang menentukan segala. Allah yang memberi. Allah yang memiliki. Jadi kita sembah dia. Sembah dia. Kita kena push diri kita. Bila kita faham kedudukan seperti itu, kita jangan berharap kepada manusia. Kalau kita berharap kepada manusia, maka kita akan kecewa. Sebab itulah Sayyidina Ali pernah berkata bahawa aku akan mengalami sesuatu yang paling mengecewakan bila aku berharap kepada manusia. Jangan berharap kepada manusia. Ya Zainab, cantik masa muda lain tu. Cantik masa tua, lagi cantik. Wah, lain macam cik nak kita. Cik nak kita. Jadi, itulah pengalaman kita yang membuatkan kita menjadi lebih dewasa. Lebih dewasa. Dan pengalaman ini, kita boleh dapat pengalaman itu, kita buat adjustment. Dulu aku buat benda macam ni. Maka orang akan buat macam ni. Sekarang aku kena ubah. Tapi Sayyidina Ali kata juga, kalau nak mendidik anak-anak, didiklah mengikut zamannya. Jangan mengikut zaman kita. Kalau zaman Atuk hanya pakai papan batu. Jadi kalau nak suruh cucu Atuk belajar dengan papan batu, dia pun ketawa. Sebab rakan-rakan dia yang lain semua pakai smartphone. pakai teks. Jadi kita pun kena ajar mengikut pula. Itu pesan Sayyidina Ali. Ajarlah anak cucu kamu berdasar kepada zamannya. Kalau zaman sekarang, dulu kita bermain tarik daun nyok. Duduk atas daun nyok, tarik. Kau tarik, dua grup kau tarik. Sekarang tak ada lagi. Sekarang main game dalam komputer. Dulu balik buah kelapa. Sekarang tak ada lagi. Main game komputer. Jadi kita kena bagi ruang
kepada anak-anak kita supaya dia bermain mengikut zamannya. Permainan pun ikut zamannya. Zamannya sekarang ini di kampung pun sudah tak nampak dah. Budak-budak main tarik daun kelapa. Tak ada dah. Tak ada. Tapi bola ada. Bola itu generasi dulu. Bola. Cuma masuk atuk dulu. Tendang buah kelapa. Cari buah kelapa yang agak bulat tu. Tendang yang tu lah. Sakit kaki. Tuan lah tahu. Tapi sekarang dah duit banyak. Bola macam dulu main bola tak dapat duit. Dulu sokan dulu tidak menjamin kehidupan kita. Tapi sekarang orang yang hebat dalam sokan menjamin kehidupan kita. Ya Zasisma. Lasima, Assalamualaikum Abang Mat. Waalaikumsalam. Salam duha. Salam Ramadan. Semoga dirahmati Allah. Amin. Hasilnya Abang Mat terbaik. Terima kasih. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Hasil syukur kepada Allah. Nanti nak buka YouTube, duk tengok je. Pakai smart sikit lah. Biar ada suka tengok sikit YouTube. Jangan lupa. YouTube Atuk. Haji Mat Atuk. Haji Mat Atuk. Jadi, siapakah guru yang terbaik kepada kita? Orang yang paling dekat dengan kita. Isteri kita boleh jadi guru kita. Suami kita boleh jadi guru kita. Anak kita boleh jadi guru kita. Kita jangan ego. Boleh jadi guru kita. Belajar. Dan anak-anak, bapa, mak itulah idola dia. Bukan setakat guru, idola. Mak dan ayah ni idola kepada anak-anak. Bila kita jadi idola, kita jadi contoh, copy paste. Maka kita kena menjadi penampilan yang terbaik. Dengan ilmunya, dengan pribadinya, tingkah lakunya, cara bercakap, cara berhubung. Ibu bapa itu penting. Akan ditiru oleh anak-anak. Cara bahasa yang digunakan oleh ibu bapa. Berkomunikasi di antara ayah dengan ibu. Akan ditiru oleh anak-anak. Ditiru oleh anak. Kalau cakap kasar-kasar. Kalau cakap lembut-lembut lah. Itu penting. Jadi, berkomunikasi suami isteri itu kena jaga. Yang, apa khabar yang? Umur dah 70, panggil yang. Tak seronok, ketawa geng-geng dia. Wah, atuk panggil yang lagi. Contoh. Boleh buat macam tu. Boleh buat. Jadi dia pun tak segan silu. Anak-anak kita pun yang dah anak 4, 5, 6 ni pun, dia panggil suami dia. Yang tolong ambil pinggan. Dia tak segan silu. Sebab cara kita, bahasa yang kita guna pakai, dalam keluarga itu, bahasa apa yang sesuai. Kalau bahasa makin hamun lah. Jadi guru yang terbaik ialah siapa yang paling rapat dengan kita. Sebab itu orang yang paling rapat dengan kita, dia tahu semua cerita kita. Dan biasanya orang yang paling rapat dengan kita, apabila dia tegur, kita kena mesti mendengar dengan baik. Jangan marah. Jangan menggunakan ego kita, jangan menggunakan kuasa dia. Tak payah tegur lah. Aku faham lah benda ni. Itu sikap suami yang tak baik. Sikap suami. Apabila ada tegur daripada isteri, betul ke? Cuba explain sikit macam mana? Abang silap tu. Mungkin abang silap. Dengar. Tak patut abang buat macam tu. Okeylah. Terima kasih banyak. Jadi itu akan membuatkan kita berada dalam situasi yang sentiasa tenang. Suami dan isteri. Tidak ada curiga. Jadi guru yang terbaik ialah siapa yang paling rapat dengan kita. Kalau kita lihat cermin ini ialah dia hanya reflect kepada apa yang kita cakap je. Kalau kita, hai apa khabar? Maka kita dengar suara kita. Hai, apa khabar? Macam kita rekod suara kita lah di smartphone. Tapi apabila kita berhadapan dengan isteri ataupun dengan suami kita, kita berbincang dan berbual. Santai-santai. Macam tarawih lah. Solat sunat tarawih tu solat santai-santai namanya. Solat santai-santai. Nothing serious. Tak ada serius solat tarawih ni. Solat tarawih ni solat santai. Selepas kita berpuasa siang hari, malam-malam selepas berbuka, kemudian solat maghrib, kemudian solat isyak, kemudian menyandar sekejap. Okey, jom kita solat santai. Itulah solat tarawih. Solat santai, Rasulullah pun solat santai. Mula-mula hari pertama Rasulullah jadi imam. Kemudian besok Rasulullah jadi imam lagi, ramailah ikut. Kemudian besok akhirnya Rasulullah nampak, ni dah jadi macam wajib ni. Tak boleh macam ni. So malam yang keempat, yang kelima Rasulullah solat sorang-sorang dalam bilik. Jadi semua sahabat-sahabat itu masing-masing solat sendirilah. Jadi barulah. Sebab itu solat tarawih ni buat di rumah boleh, di masjid boleh, di musalla boleh, buat berjemaah boleh, buat seorang boleh. Sebab ini semua dibuat oleh Rasulullah. Kau pilih mana satu nak buat. Yang tak bolehnya tak buat. Kau tak buat solat tarawih. Ada setengah orang salah faham solat tarawih ni. Wow, kenapa tak pergi masjid? Itulah, aku miss solat tarawih malam tu. Miss, kenapa? Tu sudah dah di masjid. Aku balik.
Yalah Allah, dia tak ada ilmu. Solat tarawih ni boleh buat di rumah. Tak semestinya buat sendirilah. Seorang diri pun boleh. Solat tarawih jangan tinggal lah. Jangan tinggal tarawih. Ada 26 hari lagi. Jangan tinggal, buat sendiri di rumah. Buat sendiri. Atuk tak apa ni, buat sendiri di rumah. Nenek kau sebab dia sakit lutut lah apalah. Kita buat di rumah. Jadi kita pun dapat penuh. Itu solat sunat tarawih. Solat santai-santai. Rehat-rehat. Kemudian kalau di rumah, lagi senang dapat makan. Buat 2 rakaat. Tolong ambil air kat atuk. Minum dulu, rehat dulu. Kemudian buat lagi 2 rakaat. Ada bubur kacang lagi tak tadi? Ada? Makan bubur dulu. Kemudian sambung lagi 2 rakaat. Ada cendol lagi tak? Sambung lagi. Makan cendol dulu. Buat kopi panas 2 rakaat. Jadi 2-3 kali makan, habis 8 rakaat. Cukup. Kemudian buat witir 3. Witir 3. Selesai. Sambil makan, sambil solat. Sambil solat, sambil makan. Itulah santai. Itulah solat tarawih. Solat tarawih itu solat tarawih. Jadi pengalaman kita adalah guru yang terbaik kepada kita. Orang yang paling rapat dengan kita. Rugilah kalau kita tidak mendapatkan ilmu daripadanya. Walaupun dia sekolah rendah, sekolah tak tinggi, mungkin isteri kita sekolah tak tinggi, dia banyak pengalamannya. Mungkin pengalaman tempat kerja dia dulu. Mungkin pengalaman dengan rakan-rakan dia dulu. Dia boleh kongsi dengan kita. Ada juga isteri sekolah tinggi, suami sekolah tak tinggi. Jadi kita boleh berkomunikasi. Boleh berbincang. Jadi pengalaman guru yang terbaik ialah siapa yang paling rapat dengan kita. Sebelum kita meneruskan bual bicara Quote of the Day bersama dengan Atuk semana biasa, kita membaca surah Al-Fatihah umum kita. Kita baca surah Al-Fatihah dan kita niat sedekah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedekah pahala Al-Fatihah yang kita baca itu semoga Allah sampai kepada Rasulullah, keluarga dan sahabat baginda. Semoga Allah sampaikan pahala Al-Fatihah yang kita baca bersama, anda di tempat anda, Atuk di tempat Atuk. Semoga pahala itu disampai kepada kedua ibu bapa kita, sama ada masih hidup ataupun yang sudah tidak ada lagi. Dan juga pahala itu disampai untuk diri kita sendiri. Ya Allah, aku baca, kami baca bersama ini adalah semoga pahala itu juga sampai kepada diri kami. Barakah bulan Ramadan. Kepada isteri dan anak-anak, rakan-rakan, menantu, mertua, rakan-rakan Quote of the Day bersama dengan Atuk. Semoga menerima pahala Al-Fatihah disampaikan oleh kita bersama ini. Dan kepada muslimin muslimat, mukminin mukminat, dan khususnya kepada Tok P kita Nabi Adam alaihissalam. InsyaAllah kita akan bertemu dengan Rasulullah dan kita akan bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam dan Nabi-Nabi yang lain di pada mahsyar nanti. Maka hari ini semasa hayat masih ada, kita sedekah pada Al-Fatihah kepada mereka semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah. Semoga Allah sampaikan pahala Al-Fatihah kepada mereka yang telah sebutkan tadi. Putri Bayu Senja. Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam. Apa khabar? Apa khabar? Apa khabar semua? Ayat yang paling menarik yang Atuk nak kongsi 2 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini 2 ayat. 2 ayat ini sepatutnya kalau kita memahami 2 ayat ini, maka kita akan menjadi orang yang paling rajin solat. Rajin solat. Paling rajin. 2 ayat ni saja. 2 ayat ni saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Fahami 2 ayat ni. Mesti rajin. Ada orang bekerja di dunia tukus rumus. Siang malam bekerja. Pagi bekerja, petang bekerja, malam bekerja. Bertukul-lumuh kerja. Bertukul-lumuh bekerja. Kenapa? Nak dapatkan dunia. Mendapatkan harta dunia. Bertukul-lumuh bekerja. Sedangkan kuncinya berada pada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kuncinya berada di situ. Kita tahu rezeki daripada Allah. Dan Allah ni Ar-Rahman Ar-Rahim. Pemurah dan penyayang. Pemurah penyayang.
Allah ni pemurah. Orang yang tidak beriman dengan dia pun dia bagi juga. Tengok orang kafir kaya raya, tengok orang kafir dapat jadi bijak dan sebagainya. Itulah pemurah, istilah pemurah Ar-Rahman. Tapi mereka tidak dapat Ar-Rahim, penyayang. Allah tak sayang kepada mereka. Sebab akhirat nanti mereka akan dihuban dalam neraka. Tak sama, tak sama. Tak sama. Sayang Allah dengan sayang Allah memberi Ar-Rahman dengan Ar-Rahim tak sama. Sebab itu kalau kita hanya mencari dunia sahaja, Allah akan beri. Sebab Allah itu pemurah, dia akan beri apa saja. Kau tak solat pun dia beri. Tapi ingat, di akhirat nanti engkau akan dihumban dalam neraka. Sebab itu kita nak Ar-Rahim, disayangi. Disayangi. Sebab kita harus faham, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang Tuhan sekalian alam. Tuhan sekalian alam. Jadi Allah lah Tuhan sekalian alam ni. Alam bukan dunia saja. Alam ini milik Allah. Bukan rezeki, bukan tanah 1 hektar, bukan bangunan, bukan bukan jawatan, bukan itu saja. Alam ini milik Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dialah yang menguasai sekalian alam. Bumi dan alam ini Allah buat dalam masa 6 hari saja. Kecilnya bumi dan alam ni, cakrawala apa semua Allah buat dalam masa 6 hari saja. Sebab itu sesiapa yang solat sunat fajar 2 rakaat, Allah bagi ganjaran dunia dan isi. Baru 2 rakaat bro, baru 3 minit Allah bagi dunia dan isinya. Ini atuk nak bagi pemahaman ni. Kenapa kita malas solat? Sebab Allah sudah menyediakan sesuatu istimewa. Kalau setakat untuk dunia, Bismillahirrahmanirrahim ni. Allah ni pemurah, dia beri saja. Tapi ingat, Judgment Day, Maliki Yaumiddin. Judgment Day, kau akan dikira di akhirat nanti. Kau akan disumbat dalam neraka selama-lamanya. Allahu Akbar. Sedangkan kau mendapat rahmat di dunia sekejap saja. Sekejap saja. Umur berapa? Umur berapa? 60, 70, 80 habislah. Rasulullah 63. Sayyidina Abu Bakar 63. Sayyidina Umar 63. 63 je. 63 je. Itu paling lama. Jadi itulah. Apabila kita faham rezeki itu daripada Allah, Allah ni memiliki dunia, maka kita akan berusaha menjadi umat yang rahim, yang penyayang. Yang penyayang itu yang kita nak. Bila kita disayangi, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak minta pun Allah bagi semua. Ar-Rahim. Sama dengan kita lebih kurang analoginya bila kita sayang. Anak-anak kita ada 6. Siapa yang paling kita sayang? Tak minta pun kita beli. Tak apalah, yang ni beli untuk dia lah. Yang ni beli. Kalau yang tak pun suka macam tu lah. Anak murid pun macam tu. Kalau guru tak suka macam ni. Kalau guru yang sayang, ada hadiah birthday sebagainya. Itu dunia. Tapi akhirat, lagi hebat. Allah. Sebab itu kita kena berusaha. Warhamni, ya Allah sayanglah aku. Warhamni, kita sentiasa berdoa. Duduk antara sujud. Antara 2 sujud. Kita berdoa, warhamni, ya Allah sayangi. Bila Allah sayang kita, happynya kita. Dunia happy. Dunia happy. Bau-bau syurga sudah dapat dah. Sebab apa? Sebab Allah sayang kita. Macam mana nak bagi Allah sayang kita? Solat wajib. Solat wajib tak cukup. Kena solat sunat, duha. Yes, duha. Kalau kau nak sayang macam kau dengan girlfriend. Kau nak keluar sebulan sekali. Oi, I miss you lah. Sebulan sekali. Seminggu sekali boleh. Oi, seminggu sekali. Miss you lah. Hari-hari anak keluar dengan you. Sebab apa? You sudah sayang. Begitu juga bila you sayang dengan Allah 5 kali. Oi, lambat 5 kali satu hari. Aku nak solat duha. Aku nak solat solat tahajud. Aku tak lena tidur. Ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak lena tidur, ya Allah, pukul 3 pagi bangun tahajud. Itu baru sayang kepada Allah. Kita boleh sampai tahap tu? Tak boleh. Tak boleh lah sebab kita tak sayang. Kita tak sayang. Cuba kita sayang kepada Allah. Cuba kita sayang kepada Rasulullah. Bila kita sayang kepada Rasulullah, kita buat semua sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnah Rasulullah ialah orang yang baik. Itu sunnah Rasulullah. Suami yang baik. Itu sunnah Rasulullah. Suami yang baik ialah suami yang baik kepada isterinya. Itu sunnah Rasulullah. Kalau kau tak buat, kau cakap je sayang kepada Rasulullah, tapi kau tak buat sunnahnya, berarti kau tak sayang dia. Kau tak rindu dia. Tak rindu dia. Jadi kita buat semua sunnah-sunnah.
Semua sunnah-sunnah kita buat. Suruhan Allah kita buat semua. Yang wajib kita buat, yang sunat kita buat. Allah sayang kepada kita. Sampai kepada satu peringkat kita tak berdoa minta pun dunia, tapi Allah akan bagi. Ini yang special. Kita tak minta, tak pernah berdoa, ya Allah berilah gaji, ya Allah naiklah pangkat, ya Allah, tak payah. Allah design untuk kita sehingga ke alam kubur, sehingga kepada mahsyar. Allah design untuk kita. Kita menjadi seorang insan yang paling dekat dengan Allah SWT. Ini kita kena buat. Kita kena berusaha. Sebab di dunia ini adalah tempat latihan. Di dunia ini tempat latihan. Sama ada kita fail ataupun kita sukses. Dunia ini tempat latihan. Tapi ramai orang memilih fail. Fail akhirat. Berjaya di dunia. Rugi. Sebab dunia sekejap je. You pakai kereta besar lah mana je. You dapat pangkat. Akhirnya kau pencen. Kau tidak pun kau mati. Habis juga. Di akhirat selama-lamanya. Syurga selama-lamanya. Dapat bidadari 70 orang selama-lamanya. Kau dapat dekat dunia ni dapat bini seorang je. Allahu Akbar. Ya, Badariyah. Assalamualaikum tu. Betul lah tu. Betul. Kita mencari kasih sayang Allah. Kita mencari kasih sayang Rasulullah. So, bagaimana kita nak mendekatkan diri kita dengan Allah? Solat. Sebab solat ini adalah tugasan yang paling penting dalam hidup kita. Tanpa solat, tidak ada guna kita. Kita tinggal puasa, hanya fasik. Kita tinggal zakat, hanya fasik. Tapi kita tinggal solat, kafir. Kafir. Begitulah orang yang mendekati. Puasa, zakat, haji dan sebagainya. Tapi jika dia tak solat, semua itu jadi abu. Jadi abu. Tak dikira. Tak dikira. Sebab keyword solat fail. Keyword solat fail. Sebab tu kita kena banyakkan solat. Terutama dalam bulan-bulan Ramadan ni. Allah, tolonglah. Tolonglah bangun. Kita dah bangun dah sahur. Bangun dah sahur. Dapat dah pahala sahur. Dapat dah supaya esok hari kita puasa, kita tak letih, kita dah sahur. Sebelum tu solat dah tahajud 2 rakaat. Buat 4 cantik. Dan malam-malam tu buatlah solat taubat. Bertaubatlah, kita dosa banyak. Pintu taubat sentiasa terbuka. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan. Pintu syurga sudah dibuka. Pilihlah syurga mana kau nak. Maka kau buat solat taubat. Solat taubat. Dunia kau nak juga. Nak senang juga. Okey, kau minta dengan Allah. Ya Allah, bahagialah keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, jauhlah keluarga kami daripada malapetaka. Minta dengan Allah. Ya Allah, jadikanlah suamiku suami yang baik, ya Allah. Jangan jadi suami yang main kayu 4. Ya Allah. Minta, jangan tak minta. Macam mana nak khusyuk solat tu? Ini soalan mudah tapi nak jawab payah. Khusyuk solat ni adalah sebenarnya pemberian daripada Allah SWT. Allah yang menghadapi kita khusyuk. Tapi ulama ada membuat garis panduan. Pertama sekali, pastikan wuduk yang kita ambil itu sempurna. Wuduk yang kita ambil, basuh tangan, basuh muka, basuh kaki, pastikan sempurna. Jangan bercakap semasa ambil wuduk. Okey? Selepas ambil wuduk, terus pergi solat sunat wuduk 2 rakaat. Solat sunat wuduk 2 rakaat. Warm up. Ini warm up. Kau nak main bola kan, dia warm up. Warm up dulu. Selepas solat sunat 2 rakaat, buat solat sunat rawatib, solat sunat rawatib atau solat ba'diyah dan qabliyah dan ba'diyah. Kalau nak solat zuhur nanti, buat dulu 2 rakaat. Solat sunat qabliyah zuhur 2 rakaat. Warm up lagi. Tadi solat wuduk 2 rakaat. Sekarang buat lagi solat sunat qabliyah. Solat sunat awal sebelum solat fardu zuhur. Buat dulu. Kemudian barulah solat wajib, solat fardu zuhur. Buat solat fardu zuhur 4 rakaat. Selepas tu tutup dengan solat ba'diyah zuhur 2 rakaat. InsyaAllah. Lengkapkan solat-solat ini. InsyaAllah. InsyaAllah Badariyah akan mendapat tahap khusyuk yang berbeza. Tahap khusyuk. Bagi kita sebagai orang awam, kalau setakat bila solat tak bergerak, garu pun boleh tahan. Tidak kata Allahu Akbar. Allah kata Allah garunya. Garunya. Tu pun ada juga. Tapi menggaru ini dibenarkan dengan syarat anggota kecil. Bukan ini anggota besar. Kalau ini anggota besar, ini anggota kecil. Kalau kita angkat, ada semut di sini, jari saja macam ni. Boleh, tidak menjejaskan solat. Kita angkat macam tu. Kita angkat, di sini ada. Kita rasa gatal di situ. Atau angkat, di sini rasa gatal. Jari je. Lambung pun tak apa, jari macam ni. Kita jaga. Kita jaga. Ya Wan, baru first time dengar solat wuduk. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ini hidayah ni. Hidayah.
Solat wudu. Bila mendengar Allah, ramai orang solat dia lalu tak apa. Solat laju ni dia tak sayang kepada Allah. Dia tak ingat yang akan beri rezeki itu Allah. Jadi dia nak cepat-cepat. Macam kau pergi jumpa bapak kau lah. Ayah, ni mana? Nak duit ya? Nak duit ya? Tak apalah, kau tunggu kat rumah. Tapi, ya, nak duit ya. Allah, ayah ni handsome lah. Lah kau puji nak apa ni? Nak RM1 pak. RM100 je kau banyak pun. Ambil lah 200. Itu manusia. Dengan Allah lebih lagi lah. Lebih lagi. Jadi solat dengan jangan laju. Sebab kita kena faham setiap ayat yang kita baca. Sebab solat ini adalah dialog. You berdialog dengan Allah. Kita kena ingat, kita solat ni bukan untuk Allah. Tidak. Solat ni untuk kita dengan Allah. Untuk kita menghadap Allah. Itulah solat. Kita tak boleh menghadap Allah tanpa solat. Kita tak boleh berdialog dengan Allah tanpa solat. Untuk bercakap dengan Allah, kita mesti solat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mesti solat. Bermula dengan takbir. Allahu Akbar. Dialah Maha Agung. Kita menghadap dia. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Kita sebut. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Penyayang. Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dialah Tuhan yang menguasai sekalian alam. Itu dialog. Dialog. Jadi please Wan, buat solat sunat wuduk 2 rakaat. Sebab tajuk tadi nak dapat khusyuk dalam solat. Jadi buat. Sebab ni solat sunat ni warm up. Solat sunat ini tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah. Bagaimana bermula solat sunat wuduk? Ceritanya apabila Rasulullah naik Isra' dan Mi'raj. Malam Isra' dan Mi'raj. Rasulullah mendengar tapak kaki Bilal. Siapa Bilal? Bilal ni orang yang muazzim. Orang yang tukang bang. Di zaman Rasulullah. Jadi Rasulullah mendengar tapak kaki Bilal di syurga. Bila Rasulullah turun ke Mekah, Rasulullah terus panggil Bilal. Hai Bilal, apa ilmu kau amalkan sehingga tapak kaki engkau sudah berada di syurga? Bilal kata, aku solat 2 rakaat setiap kali selepas ambil wudhu. Semenjak daripada hari itu, Rasulullah, semua sahabat tidak tinggal solat sunat wudhu. Ambil wudhu saja solat sunat 2 rakaat. Tak semesti nak solat. Ambil wudhu, solat sunat wudhu pun boleh. Ataupun ambil wuduk kerana nak baca Al-Quran. Maka ambil wuduk, solat sunat wuduk dulu. Kemudian baru baca Al-Quran. Rasulullah sentiasa ada wuduk. Bila batal wuduk, Rasulullah pergi ambil wuduk. Solat sunat wuduk. Solat sunat wuduk. Itulah guru kita. Ya, sah ke solat cepat? Kalau terlalu cepat, tamadinah tak sah. Pernah satu ketika, Rasulullah melihat seorang hamba Allah sedang solat. Bacaan betul. Macam tu. Tapi cara titik turning dia, Tokmaninah dia panggil. Di antara rokok dengan sujud tu cepat macam tu. Rasulullah kata kau kena solat semula. Dia solat lagi, kau kena solat semula. 3 kali Rasulullah larang. Sehingga dia mengaku, ya Rasulullah, aku tak tahu lagi apa salahku. Sebenarnya salah engkau, tak sah solat engkau ialah kerana tak ada tokmaninah, tak ada disiplin. Bila rokok mesti berhenti sekurang-kurangnya bacaan 3 kali. Bila sujud mesti berhenti sekurang-kurangnya bacaan 3 kali. Bacaan apa? Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Baru bangun. Kalau rokok, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Kalau tak nak baca pun rokok. Rokok tu biar berhenti, stop. Tak boleh tak stop. Solat tak sah, penat saja je lah. Penat saja. Allahu Akbar. Jadi penat saja. Salam Tok. Alhamdulillah Tok sihat. Ya Wan Zaidi. Jadi itulah jawapan ringkas daripada Tok. Supaya untuk khusyuk dalam solat bermula dengan wuduk, dengan niat. Dan insya-Allah kalau kita sebagai orang awam, bukan taraf alim ulama, kalau kita boleh solat sunat-sunat yang Tok sebutkan tadi, dan kita sudah pun mulai merasai khusyuk kita sedikit sebanyak, sudah cukup. Jadi cukuplah untuk hari ini. Atuk cakap terima kasih banyak kerana sudi Atuk selamat berpuasa. Atuk mohon maafun dan maaf jika terdapat salah dan silap, dan boleh tegur Atuk. Sesiapa yang belum subscribe YouTube Atuk ataupun belum follow TikTok ini, tolong follow dan subscribe YouTube Atuk Haji Mat Atuk insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atuk nak jawab Wan ni.
Duduk antara dua sujud tak apa, kalau tak baca tak apa. Itu sunat ke? Tak apa. Duduk antara sujud, tapi apabila bangun daripada sujud tu kena berhenti, betul-betul berhenti. Baru sujud balik. Tak apa. Nak tanya kita puasa ni boleh tak? Korek tinggal boleh. Jangan sampai berdarah sudahlah. Korek hidung boleh. Maaf tu. Sorry.